Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam siri ini saya ingin membuat kesimpulan daripada perbincangan saya bermula daripada bahagian yang pertama sampai bahagian yang keempat mengenai tajuk peringkat-peringkat, 3 peringkat perancangan kewangan, dan peringkat yang pertama yang sedang saya bincangkan daripada bahagian pertama sampai bahagian yang kelima ini adalah tajuk di bawah tajuk accumulate wealth. Bagaimana kita nak menjana mengumpul kekayaan. Okey. Objektif terutama di dalam aktiviti accumulate wealth ini adalah untuk mencapai financial freedom, kebebasan kewangan. Mungkin boleh dicapai dalam masa 20 tahun, 30 tahun ataupun 10 tahun ataupun 5 tahun, mengikut kreativiti anda di dalam mengejar kekayaan. Baik. Dalam perancangan kewangan, perkara yang pertama yang terlalu penting adalah menentukan matlamat. Dalam siri yang lalu saya telah menceritakan bahawa matlamat itu perlu memiliki 5 ciri, iaitu matlamat yang spesifik, matlamat yang boleh diukur, matlamat yang boleh dicapai, matlamat yang realistik, dan ada time frame ataupun tempoh matlamat tersebut ingin dicapai. Sebagai contoh, saya telah nyatakan di dalam siri yang lalu. So, yang pertama anda perlukan menentukan matlamat mengumpul kekayaan. Sama ada dia matlamat jangka masa pendek, matlamat jangka masa sederhana, dan matlamat jangka masa panjang. Dan setelah anda menggariskan matlamat, anda boleh transferkan matlamat itu kepada financial goals. Tentu anda ingin mengumpul dana untuk perkahwinan, dana untuk down payment membeli kereta, down payment membeli rumah, ataupun ingin melangsaikan hutang-hutang pendidikan yang anda ada dengan segera. Itu merupakan matlamat jangka masa pendek. Matlamat jangka masa sederhana, kemungkinan anda ingin memiliki dana yang mampu untuk membeli rumah yang pertama, ataupun membeli aset hartanah yang lain, ataupun anda ingin membeli kenderaan. So, itu merupakan matlamat goals yang sederhana. Kemungkinan juga anda ingin menyambung pendidikan peringkat master, peringkat PhD, juga memerlukan dana. So, anda meletakkan target dan anda fikir bagaimana strategi untuk mencapai matlamat tersebut. Kemudian matlamat yang juga penting adalah matlamat semasa anda bersara. Seperti mana yang anda maklum, kehidupan kita ini ibarat roda, bermula daripada usia 1 tahun hingga 20 tahun. Usia ini kita tidak ada income. Kemudian di usia 60 hingga 80 kita juga tidak ada income. So, income kita ataupun masa-masa yang betul produktif adalah daripada usia 20 sampai 40, 40 sampai 60. Kira-kira kita ibaratkan roda itu dalam satu bulatan. Di atasnya adalah kosong dah 80, di sebelah kanan 20, di sebelah bawah 40, sebelah kiri adalah 60. Bermaksud sekiranya umur kita 228,000 hari, kita hanya ada 14,000 hari sahaja yang merupakan masa-masa produktif. Kerana di antara 0 sampai 20 kita masih kecil dan tidak ada income, dan 60 sampai 80 kemungkinan kita bersara dan tidak ada income. Jadi 50% daripada usia kita adalah tidak produktif. Hanya 50% saja yang produktif. Itulah daripada 20 sampai 40 untuk suku yang pertama, 40 sampai 60 untuk suku yang kedua. So, anda boleh lihat, sekiranya anda umur 40 tahun sekarang, anda sudah tamat suku yang pertama dalam usaha untuk mengumpul dana. Berapakah simpanan yang telah anda berjaya kumpul daripada aktiviti anda 20 tahun yang lalu? Sudah pasti untuk 20 tahun akan datang, anda sudah dapat mengukur berapa dana yang akan anda kumpul, cukup atau tidak. Maka anda masih ada harapan untuk membuat sesuatu untuk catch up matlamat kewangan anda. Baik. Jadi itu tentang penggunaan masa. Jadi di sini betapa pentingnya anda mempunyai matlamat yang jelas dalam perjalanan hidup daripada umur 20 sehingga umur 40, 40 hingga umur 60 dalam proses productivity untuk mengumpul harta kekayaan anda untuk anda gunakan. Okey. So, di dalam matlamat jangka masa panjang,
Boleh juga saya cadangkan untuk anda letakkan sebagai antaranya ialah matlamat dana persaraan, kos sara hidup, kos rawatan hospital, baki-baki hutang yang tertunggak yang perlu anda sediakan. So, anda perlu letakkan apakah ingin anda capai semasa bersara. Pertama ialah kos sara hidup yang mencukupi daripada umur 60 sampai 80. Berapa keperluan sebulan dan berapa keperluan untuk 1 tahun dan berapa dana yang cukup untuk tempoh dari bersara umur 50 hingga umur 80, 30 tahun. Kalau anda bersara umur 60 hingga 80, anda perlu kira jumlah persaraan selama 20 tahun. Itu dinamakan di bawah kos sara hidup. Semasa bersara anda juga ingin menunaikan haji, menunaikan umrah, berapa kos yang anda peruntukkan. Masa bersara juga anda ingin memiliki dana untuk keraian perkahwinan anak-anak anda. Hari ini kita kata 20,000 seorang. Kalau 5 orang dah 100,000, letakkan 100,000 dan seterusnya. Anda nak memiliki rumah persaraan 300,000. So, kesemua objektif persaraan tersebut diletakkan financial goal dan jumlahkan keseluruhan financial goal semasa bersara. Anda akan dapat satu amount, katalah amount tersebut adalah 2 juta. 2 juta itu ikut nilai present value ataupun nilai semasa sekarang. 2 juta itu nilai pada tahun 2022. Berapa sebenarnya dana yang sebenar yang perlu ada ketika mana anda bersara, ketika mana 2042, 20 tahun akan datang. Ini anda boleh gunakan, boleh guna calculator, time value of money calculator. Okey, baik. Jadi di situ bila anda dah jelas matlamat kewangan ataupun matlamat kehidupan dan kita transferkan matlamat kehidupan kepada matlamat kewangan, kita dah nampak lihat, oh 20 tahun lagi, kita ada masa 20 tahun, kita ada masa 30 tahun untuk mencapai accumulate wealth. Kalau anda tidak merancang, kalau anda tidak menyusun, anda hanya bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pilihan anda. Dan ketika mana anda bersara nanti, saya yakin anda akan tepuk dahi kerana menyatakan, aku gagal merancang ketika mana aku muda dahulu. Jangan menyesal sebelum terlambat. Kerana Nabi SAW melarang kita untuk bersikap sedih dan duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita berduka cita, kita bersedih sebab apa? Kita sudah terlambat. Kita tidak boleh melakukan patah balik kerana kita gagal merancang. Gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Baik, temu semula di dalam episod yang berikutnya. Wassalamualaikum.